Seulas pinang setangkai selasih, bawa bersama delima merah, merafak sembah menjunjung kasih, pembuka madah, bersulam sejarah. Lembar sejarah dibuka setelah Melaka digenggam Portugis. Dari situlah, sebuah kerajaan bernama Johor menempa nama dalam peta Kesultanan Melayu. Kemasyhuran negeri bergelar hujung tanah semakin terselah apabila Sultan Abu Bakar menaiki tahta Iskandar Puteri pada 1862. Di bawah pemerintahan baginda, pengurusan kerajaan dipacu menerusi rentas sistem pentadbiran yang lebih teratur. Antaranya, pemodenan pentadbiran, pendidikan anak Melayu, penubuhan polis dan tentera, serta memantapkan percukaian sebagai senjata untuk memangkin ekonomi. Negeri Johor adalah negeri yang pertama mengadakan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 1895. Dan tujuan almarhum Sultan Abu Bakar mengadakan Undang-Undang Tubuh ini ialah satu, yang pertamanya menubuhkan Jumlah Menteri misalnya, Dewan Negeri misalnya, untuk melicinkan pentadbiran negeri Johor sesuai dengan ke era moden. Cepu minda yang luar biasa membawa Sultan Abu Bakar diberi gelaran Bapa Johor Moden oleh British pada tahun 1885 dan seterusnya mengiktiraf Johor sebagai negeri bebas dan berdaulat. Anak ikan dimakan ikan, ikan berenang di dalam perigi. Hilang intan berganti intan, intan bernama Payung Negeri. Ketokohan pihak istana mentadbir negeri dimantapkan lagi oleh pewaris Kesultanan Johor seterusnya, Sultan Ibrahim Al-Mansur Sultan Sir Abu Bakar. 64 tahun baginda memegang tampuk pemerintahan menyaksikan Johor makmur dalam kelasnya yang tersendiri dengan memiliki pasukan askar timbalan setia negeri atau ATSN. Pasukan yang satu-satunya terdapat di Tanah Melayu telah ditubuhkan pada 1886 sebagai memenuhi syarat perjanjian setia kerajaan negeri Johor dengan British. Meskipun tanggungjawab utama ATSN sebagai tentera peribadi Sultan, tetapi dalam cerna sejarah negara, ATSN turut berbakti dalam mematahkan pemberontakan askar India di Singapura pada 1915 dan juga semasa negara diamuk Perang Dunia Pertama. Sultan Abu Bakar buat dan seterusnya almarhum Sultan Ibrahim, pegawai-pegawai timbalan setia negeri, askar timbalan setia negeri biasanya diambil daripada kalangan orang yang terpelajar, aristokrat, anak-anak raja. Dan mereka diberi latihan yang sesuai untuk menaikkan jati diri, ketahanan, kewibawaan, dan dengan itu mereka ini selepas dah menjalani latihan yang sesuai dilantik untuk menjadi menteri besar, untuk menjadi setiausaha kerajaan, untuk menjadi beberapa orang pegawai tinggi. Mula pada itu, kalau kita tengok almarhum Datuk On was trained as a Johor military officer. Menteri besar yang lain, Datuk Jaafar misalnya, menteri besar, semua ditrain oleh JMF, Johor Military Forces ataupun askar timbalan setia negeri. Sampailah sekarang, dalam tahun 1910, marhum Sultan Ibrahim pula menubuhkan lagi satu pasukan bernama Johor Volunteer Forces. Dia offshoot daripada JMF ni, ada lagi satu Johor Volunteer Forces, di mana diminta semua pegawai-pegawai Melayu, pegawai tadbir Melayu masuk dalam pasukan itu. Dia bagi juga training sama supaya ketahanan diri satu dan kecerdikan, disiplin sebagai pegawai tadbir negeri. Bukan sekadar soal keselamatan, tetapi yang dikembang biak dari ilham pihak istana ialah legasi kepimpinan anak negeri Johor yang berwibawa. Derap kejayaan ini jelas menterjemahkan bagaimana pihak istana amat mementingkan kesepakatan antara Sultan dan pembesar dalam merangka agenda pembangunan negeri Johor. Bak kata pepatah, seperti raja dan menteri, jalan seiring seia sekata, berpisah tiada. Kerjasama yang dipatri terus menjadi amalan dalam pentadbiran moden. Meskipun nama jawatan bendahara sudah ditukar kepada menteri besar, tetapi amanah dan tanggungjawab terhadap Sultan dan kerajaan masih sama.
Ada beberapa penekanan yang memang tuanku sendiri sentiasa nyatakan. Takkan kita nak kata, when you have open door policy, you welcome all investor. Investment is good. Satu saja saya selalu nasihat kajian saya. When you have a policy, you be consistent. If your policy is not consistent, you will never get a long-term investment. Why do you think it's happened here in Johor ni hari? Because people have confidence in the government of Johor and Malaysia. That's why kita ada pembangunan yang pesat sekarang berjalan di Johor. Dan banyak-banyak perubahan. So, saya minta rakyat faham. Dan rakyat pun mesti berubah mengikut masa. Jangan ketinggalan. Rebutlah peluang-peluang yang ada. Kalau kita tak rebut, orang lain akan rebut. Mindset rakyat mesti bertukar. Jangan manja sangat mengikut hati. Johor memang sedang deras membangun. Ini disaksikan melalui pertumbuhan ekonomi yang memberansangkan, di mana kadar pertumbuhan Johor adalah melebihi kadar nasional, di mana kadar nasional adalah 6% dan kita melebihi sedikit daripada itu. Kita juga merupakan negeri yang mendapat pelaburan yang tertinggi 2 tahun berturut-turut. Dan dengan itu kita telah dapat menghasilkan peluang-peluang pekerjaan 600 lebih daripada 600,000. Kerana ia adalah hasil daripada tindakan kita yang sememangnya berfokus dengan diiringi dengan strategi-strategi bagi membangunkan negeri dan dengan memberi dan mengambil kira pandangan jauh. Jauh bertandang ke Pulau Sayung, tumpang berteduh ketika mendung. Tuhanku umpama ke puncak payung, di bawahnya patir, tumpang berlindung. 23 Januari 2010 bertempat di Istana Besar Johor Bahru, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar dimasyurkan sebagai Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Takluk Johor Darul Takzim yang kelima. Baginda adalah pewaris tahta selepas ditabalkan sebagai Tunku Mahkota Johor menerusi istiadat pengisytiharan pelantikan pada 3 Julai 1981 lalu. Apabila seseorang raja itu dah menaiki tahta, nombor satu kita ingat, yang boleh jadi raja Johor ni, Sultan Johor, ialah mesti keturunan daripada marhum Sultan Abu Bakar. Dan diambil daripada keturunan lelaki, zuriat Sultan Abu Bakar. Jadi apabila Sultan Abu Bakar tu katakanlah, dia ada masa tu, dan sekarang ni juga, Sultan, dia ada zuriat dia yang laki-laki. Yang pertama. Zuriat laki-laki. Kadang-kadang ada juga Sultan tu, zuriat dia pertama perempuan, tapi bawa nombor 2 laki-laki. Yang zuriat laki-laki yang pertama itu akan dilantik sebagai waris. Waris ni maknanya orang yang akan mewarisi tahta kerajaan Johor. Apabila dia lantik waris, dia akan diberi gelaran Tengku Mahkota Johor. Selagi dia memegang jawatan Tengku Mahkota Johor, itulah gelaran dia Tengku Mahkota Johor. Sebab kita ada mahkota, dan itu mewakili Mahkota Johor. Diputerakan pada 22 November 1958, Baginda adalah putera pertama dari 10 orang adik-beradik. Menginjak usia 10 tahun, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ibrahim telah dihantar untuk mengikuti pendidikan menengah di Trinity Grammar School Australia sehingga 1970. Kembali ke tanah air, Baginda kemudiannya mengikuti latihan asas ketenteraan di Pusat Latihan Tentera atau Pulada di Kota Tinggi selama 3 tahun. Pada 22 September 1982, Baginda telah melangsungkan perkahwinan dengan Raja Zarid Sofia, puteri kedua Paduka Seri Sultan Perak yang ke-33, iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Idris Iskandar Al-Mutawakkil Alallahi Shah yang kedua.
Hasil dari perkahwinan Diraja Johor dan Perak, Duli Yang Maha Mulia berdua dikurniakan 5 orang putera dan 1 puteri. Dan sebagai ayah, dia banyak bergurau dan kita selalu relax lah, tak ada rasa dia garang. Mungkin kalau ada apa-apa perkara yang serius, lepas tu masa tu lah dia yang juga serius.